Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan pendengar. Selamat kembali sekali lagi ke podcast Bola Lagi. Kali ini kami kembali selepas pada episod lepas kita membuat preview kepada pertandingan Piala Asia as a whole. So we are looking straight into match day 1 sekarang. Selepas pembukaan semalam, setelah berlangsung 2 game, setakat kami rekod ni 2 game dah berlangsung, satu tengah berlangsung. Melibatkan game yang first tadi, game first malam melibatkan host daripada Group A, tadi game Australia-India, Group B, dan sekarang second match untuk Group A between China dan Tajikistan. So, seperti yang kami pernah janjikan sebelum inilah, untuk at least 3 match day yang melibatkan Harimau Malaya, kami akan cuba untuk mengeluarkan episod preview dan review lah. So, this is the first one untuk match day 1 melawan Jordan, Isnin nanti. So, menemani aku seperti biasa, first of all aku nak ucapkan selamat datang Apan. Terima kasih kerana sudi untuk join kita sekali lagi rekod kali ini. Terima kasih Zul. Tak nak cakap banyak. Selamanya Harimau Malaya. Steady Pan. Kedua aku nak ucapkan kepada Phil ya. Selamat datang Phil. Thanks for joining again this time around. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Gembira dapat bersama kawan lagi. Tazabar. Okay, thanks Phil. Okay. Seterusnya Azim, kita punya panelis yang dialing across the sea daripada Sarawak kan. Welcome on board Azim sekali lagi untuk kali ini. Terima kasih saudara Zul dan saudara-saudara Apan, Saru dan Phil sekalian. Tak sabar nak tunggu 16 ni. Tak dapat tunggu, tahan tarik lagi ni. Baik. Last but not least, sahabat kita yang akan berlepas tak lama lagi. So dalam dia sibuk-sibuk tengah packing, nak cari barang apa semua, kita tarik dia juga untuk rekod. Saru, selamat datang Saru. Selamat datang ke episod kali ini Saru. So, selamat datang semua. Alright, terima kasih Zul. Saya sangat tidak sabar dan sangat nervous sebenarnya. Harap-harap bila nak check in nanti tak ada isu lah. Okay, InsyaAllah. Kita doakan yang terbaik untuk kau yang berlepas tak lama lagi. Okay, itu adalah ahli panel yang akan bersama kita pada episod kali ini untuk membincangkan preview khusus perlawanan match day 1 di antara Malaysia melawan Jordan. Kita bersama selepas ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada para pendengar sekalian untuk preview kami perlawanan match day 1 di antara Harimau Malaya melawan Jordan. So kita fokus T-1 mode hari Isnin tengah malam, hari Selasa pukul 1 pagi time kita. Kalau time di local time dekat Qatar is Isnin, untuk perlawanan pertama kita melawan Jordan. Okay, kita straight ke berita Harimau Malaya dulu. Kita beri fokus kepada pasukan kita dulu. So, daripada aku kira tim kita ni sebenarnya yang paling lama antara yang paling lama spend time dekat Qatar sebenarnya. Kalau tengok, even Siam pun baru sampai semalam. Siap fan dia sendiri pun menganjing kan, dapat cup tu kan. Dapat cup sebab apa? Panas je fans Panas je fans Siam pun sampai kan. Kita memang awal gila datang kan. So which is rare sebenarnya kan, dalam keadaan kita tak pernah bersedia untuk kejohanan AFF pun. Tapi this time around, kalau siapa sempat dengar interview Datuk Presiden kita dengan tim podcast Bola is Live, memang in detail Presiden kita cerita pasal what it take lah untuk preparation diorang before ke Qatar. Itu memang rare gila lah. This time around memang pelik sangat nak tengok tim kita memang bersedia. Memang awal sampai tu acclimatize kan. So hari-hari kita tengok video daripada FAM TV tu, tengok latihan, orang komen-komen semua, nampak bola kecil lah, nampak Corbin Ong lari pakai boot, tak pakai benda-benda macam tu pun semua orang dah nampak sekarang. So aku nak tanya kepada engkau lah Afan. First Afan 2-3 hari lepas keluar berita mula-mula pasal Corbin Ong injured. Tapi aku rasa and then macam tak lama lepas tu orang pun start scrutinize video-video FM TV tu kan, nampak Corbin Ong lari pakai boot, dia dah tak lari pakai kasut sukan, dengan seorang cakap tak injured kan. And then tak lama lepas tu keluar pula Corbin Ong dan Endrick Dos Santos pula injured kan. Ke tahap mana sebenarnya kita dapat tahu, kita pasti yang diorang ni sebenarnya injured dan tak boleh join match day 1 ni Pan? Aku secara jujurnya aku tak mengetahui lah betul-betul injured ataupun tak injured. Tapi aku rasa ini satu permainan psikologi lah.
untuk menggerunkan pihak lawan. Itu angle yang aku tengok, sudut yang aku tengok. Aku rasa mungkin kita sedang bermain dengan salah satu tactical apa ni panggil? Perang psikologi. Perang saraf. So aku rasa Kim Panggon memang pandai lah benda-benda ni. Tak tahulah ini dirancang ataupun teori konspirasi kan, tapi aku rasa match-match sebelum ni pun bila kita tengok Kim Panggon bagi macam pre-match punya interview apa semua kan, dia berbeza lah dengan coach-coach kita sebelum ni. So cara dia handle media, cara dia bagi tahu yang kita ni bagus kat sini, kurang kat sini, tapi how dia susun ayat tu memang aku rasa boleh menggerunkan pihak lawan lah, ataupun menyebabkan pihak lawan akan berteka-teki lah. Yang tu yang aku rasa angle yang aku tengok lah. Tapi untuk kecederaan Endrick dengan Kobe Ong ni. Tapi itulah yang kita cuba buat analisis daripada video-video dan gambar-gambar yang keluar tu, kita tak nampak Endrick Dos Santos kan. Itu betul, kita tak nampak kan. Endrick tak nampak, tapi Corbin nampak aktif lah kan. Ada bersama semua daripada gambar tu lah kan. So mungkin betul kan, kita dalam keadaan kita ni yang ranking paling rendah, antara yang paling rendah kan. So kita guna whatever tool yang ada lah. Nak main psycho, kita main psycho kan. Semua benda-benda macam tu lah. Betul. So okay, itu satu. So maksud kau possibility injury tu very low lah sebenarnya kepada Corbin dengan sebab yang gambar terakhir aku tengok Endrick tu, bila dia kan sampai macam lambat sikit kan, dia join the national team kan, tengok AP je okey je. Tengok AP okey, macam okey lah. Tapi betul lah, lepas daripada tu kita tak nampak lah macam training apa semua kan, kecuali Corbin lah. Tapi aku rasa most of the players sebenarnya ready je. Aku rasa it's just a perang saraf lah kot. Betul itulah yang dimainkan oleh pihak kita. Rasanya kalau biasanya coach hanya akan form up on injury during the pre-match press conference kan, one day before. Betul. So rasanya that's only time kalau kita nak form up betul-betul. Because having said that, latest video Endrick memang tak nampak kelibat dia, and macam kita cakap tadi, Corbin elok je dia itu je pakai boot dan jogging dan training, tapi sebenarnya nak show yang nampak training seorang-seorang macam ni different pula dia siapa. Lepas itu Shihan waktu interview dia cakap tak ada injured pun, semua okay je. Itulah. Sama ada Shihan ni bercakap benar, dia tak ikut skrip Kim Panggung gitu. Kan betul lah. Aku rasa betul apa yang kau cakap Lapan. I mean the element teka-teki tu it serves an advantage lah kepada kita sebenarnya. Memang surprise hari itulah. The day itself nanti pre-match tu, bila kita kita punya first 11 tu, masa tu kita tahulah the actual thing kan. As of now, termasuk kita lah pun berteka-teki kan sebenarnya terhadap kita punya first 11, siapa yang injured, siapa yang tak. Azim, kalau kita bercerita pasal teka-teki ni Azim, kita sebenarnya masih berteka-teki lagi siapa kapten kita kan. Ini topik favourite kau ni Azim, kapten. So menariknya Zim, again kan, kita terlampau banyak masa at hand ni, kita duk macam refresh semua benda dekat social media, nak tengok benda kan. Dah ada beberapa indication yang captain kita will be Matt Davis kan. Sebab kalau kita tengok poster yang Asia keluarkan, AFC keluarkan, tengok Matt Davis captain kan. So kau rasa apa possibility-nya, is he and kalau kita tengok yang semasa kita dapat cup tu kan, yang kita dapat goodies sebab kita selaku sampai AFC, bagi kita macam appreciation kan, tapi atas stage tu 4 orang kan, all 4 of our potential captain is there to receive the plaque kan. So macam dah jadi pelik lah kan. So which one kan kau rasa Zim, ada kau daripada bacaan-bacaan kau, are we dead certain now kita ada seorang captain je, Matt Davis? Okay, terus terang saya punya insting Matt Davis lah, Kapten Pasukan Malaysia. Walaupun saya memilih Dion Coles, tapi indication sekarang, semuanya menuju ke Matt Davis lah. Gambar Matt Davis dekat poster, gambar Matt Davis dekat trading, dengan gambar Matt Davis dengan Kim Panggon. So itu indication yang saya dapat lah untuk pemilihan Kapten Malaysia lah untuk first game nanti. Tapi kita biasanya kalau kita nak tengok Kapten Malaysia siapa ketika sebelum game, kita tengok press conference lah biasanya kan. So waktu itu mungkin, tapi
kapten tetap saya rasa Kim Panggon masih juga tak ada lah. Dia memang buat rotation lah. Saya pun tak faham kenapa dia buat macam ni. Tapi kalau dia rasa ini memberi keselesaan, mungkin ada pasukan dalam ada pasukan yang kapten tu tak boleh handle seorang-seorang kan, dia perlu ada uh, sama-sama dengan dia, seorang ni seorang ni seorang ni sama-sama dengan dia untuk mengawal keharmonian skuad. Mungkin itulah sebab Kim Panggon memilih kapten. Mungkin kapten tu tidak selesa itu hari, dia boleh tukar dengan kapten lain, mungkin sebab itulah. Itu pendapat saya lah. Menarik. Tapi jika pun sekarang all indication kan, telahan-telahan kalau kita nak baca prediction ni macam Matt Davis lah. Kau rasa what quality does Matt Davis bring to the team sebenarnya? Apa yang Kim Panggon cari dalam Matt Davis ni, memandangkan the first game is going to be very important kepada kita kan. We've been waiting the game untuk play anxious, play anxiety, semua everything. Kita nervous, player nervous kan. Apa quality yang Matt Davis kau rasa yang Kim Panggon is looking for sebagai seorang captain ni, Zip? Okey, saya kadang-kadang kalau melihat Matt Davis, kalau kita lihat di kesetiaan beliau dengan pasukan Malaysia ya, daripada sukan C, national team, under 23, senior team, beliau menyertai Malaysia dari 2015 ya. So kita tengok Matt Davis dari Pahang ke JDT, beliau tidak pernah ada merungut, tidak pernah komplain bila dipanggil untuk pasukan kebangsaan ya. Jadi oleh kerana beliau berada dengan pasukan kebangsaan dalam jangka yang lama, ini dah umur dia dah 29 sekarang ni lah. Dulu dia berumur berapa? 20 tahun dah. Kira dia dah lama lah beraksi dengan pasukan Malaysia. Mungkin inilah yang menyebabkan Matt Davis dipilih untuk menjadi kapten pasukan Malaysia lah. Kalau dia cool tak ada dalam saya punya list, saya memang pilih Matt Davis sebenarnya sebab dia dah berada di pasukan kebangsaan cukup lama lah. Pemain-pemain lain pun dah lama kenal dengan dia, dah serasi dengan dia. Kalau kita tengok dari segi disiplin, kita tak pernah dengar ya Matt Davis menolak panggilan pasukan kebangsaan. Tak kisah 20 ke 23 ke senior ke, semua dia sapu injury semua pun jarang berlaku. So pemain semua kenal dengan dia, dan sekarang lagi Matt Davis bermain di Asian Champions League. So beliau mempunyai pengalaman di peringkat tertinggi untuk kelab dan juga pasukan kebangsaan. So inilah ciri-ciri kepimpinan yang ada pada Matt Davis lah. Cuma posisi beliau tu right back tu dengan centre back, saya biasanya pilih centre back lah, tapi tiada masalah lah kalau right back sebab untuk pengetahuan sekalian, Matt Davis memang akan straight to first team pun. Dia memang akan first team pun, right back tu memang milik dia pun. So tak ada masalah lah Kapten Malaysia kalau dia yang dia yang memimpin pasukan Malaysia dalam first game nanti. Ya. Menarik. Matt Davis ni kalau antara player favourite Saru sebenarnya. Bila dia Saru komen bila tengok game JDT semua kan, Saru suka Matt Davis ni. banyak komen Saru terhadap Matt Davis ni kalau kita tengok game JDT sekali dengan Saru. Okay Saru, now kita dah cerita pasal probable 11, kita dah cerita pasal probable absentees yang mungkin tak absent sangat pun, and then Azim dah cerita pasal captain. Now kita cuba tengok lebih fokus kepada tactical approach lah. Dengan keadaan ranking yang kita dah tahu, kita 130, Jordan 87, 88, aku sentiasa confused. Saya mana 187, 188 kan. Satu gap yang agak besar. And then malam tadi sebenarnya first game tu lawan Qatar lawan Lubnan tu, walaupun Qatar dominate the game kan, tapi both teams kalau kita tengok tu memang that's the quality level tinggi Asia have for us lah. Speed especially lah when it comes to when it comes to speed that yang when it comes to this team lah. Kau rasa Saru apa approach Kim Panggon if you want to get something out of this game? Kita tak payahlah cerita pasal nak menang dulu ke nak seri ke. If we want to get something out of this game, apa yang KPG perlu lakukan sebenarnya untuk dalam perlawanan ini, Saru? Kalau ikut rekod KPG tak pernah lagi memimpin pasukan Malaysia lawan Jordan lah, friendly ataupun unofficial match lah. Jadi saya masih lagi mengikut pendapat saya sebelum ni, yang KPG akan bermain dengan langkah yang lebih berhati-hati, dan formasi yang bagi saya paling tepat bagi dia adalah 5 defend, tapi ada wing back yang naik,
2 deep midfielder dan 3 attacking. So dia macam 3-4-3 lah, tapi dia lebih kepada 5 defend, sebab dia akan absorb dulu first half, dan try to attack second half. Because what kita tengok dekat Jordan punya current form, kalau tengok dekat perlawanan kompetitif lah, kita tolak tepi, dia kalah dengan Japan 6-1, dia menang dengan Qatar 2-1 friendly, kita tolak tepi. So yang paling dekat adalah Tajikistan dengan Saudi Arabia. So Tajikistan dia seri 1-1 di Tajikistan, dan 2 gol tu terhasil pada lewat permainan. Maksudnya dua-dua pasukan berhati-hati lah. Jadi bila akhir permainan baru push betul to the limit. And then for Arab Saudi bermain di Jordan, maksudnya Jordan tidak dapat menyaingi lah kehebatan Arab Saudi, sebab dia bolos minit yang awal, minit ke-8 dan minit ke-30. So KPG akan ada surprise factor kalau dia berjaya menggunakan taktik 5-2-3 tadi tu, dia jadi 3-4-3, serang sepenuhnya pada awal permainan supaya dapat skor 1 dan kemudian absorb. Saya akan nampak lebih kepada begitulah. Kalau tak dapat juga, so dia akan absorb for the first half, tak ada bolos, dan maybe second half baru dia betul-betul attack, supaya at least minit ke-80 dapat 1 gol. Faham. Itu pendapat saya. Okay. So Saya kalau lah. daripada kau punya pandangan tu kan, absorbing the attack tu paling key lah. So you have letak 2 orang midfield. Siapa 2 orang midfield tu, Saru, yang kau rasa paling sesuai to play that role? 2 orang midfield tadi. Buat masa ni Stuart Wilkin dan kemungkinan besar Brandon Gunn lah. Menarik. So dalam, kalau 2 dekat situ, so yang 3 dekat depan would be siapa 3 yang kat depan tu? Seperti biasa, Arif Aiman dan Faizal Salim. Tapi saya macam rasa ada insting yang Romel akan diturunkan dululah. Instead of Dia akan buat satu Darren Lock. yang out of Darren Lock. So Darren Lock ni macam lebih kepada bila dia betul-betul nak push attacking, then dia go for Darren Lock. Menarik. Aku rasa kita punya back four tu dah fix kan. Corbin, Matt, Dion Coles dan Badaan. So that is fix. So yang pertukaran kau will be Morales Morales lah. Menarik. Okay. So I think everyone should give an eye on that, apa yang Saru sampaikan tadi, which is interesting lah, from a tactical approach. If you want to get something out of this game, so kita kena nak memang kena absorb dulu lah. We need to be ready to absorb the attack, sebab ranking memang dah lain, dia orang dah level lain kan. Even kalau kita tengok masa lawan Syria dan lawan Kyrgyzstan, even at to a certain point kan, bila Kyrgyzstan attack tu, memang kita nak kena prepare untuk absorb lah. Okay, menarik. So with that approach, Saru, dengan tactical approach yang macam tu, dengan first 11 yang sebegitu, dengan captain yang mungkin Matt Davis, kata Azim tadi, kau rasa scoreline dia berapa, Saru? 1-0. Malaysia berjaya menang dengan 1-0. Menarik. Tapi left back saya mungkin Daniel Ting juga kot main. Corbin ni memang favourite, tapi somehow saya rasa bila match fitness tu penting jugalah. So Daniel Ting dah berjaya mengharungi Friendly dengan Syria, saya rasa dia akan start kot. Menarik. Apan, kalau kita tengok Saru punya first 11 tu, do you agree with that? Ada apa-apa yang kau nak tukar daripada Saru punya first 11 tadi? Aku okay. Tak ada kalau nak letak Morales dulu kan, sebelum Darren Lock, aku tak ada masalah dengan tu, walaupun Morales kurang tak pernah bermain dengan pasukan kebangsaan kan. Cuma dari segi bermain dengan 5 defend tu, aku tak sure how benda tu boleh terjadi dalam pasukan kebangsaan. Tapi dengan Kim Panggon yang biasa kita tengok ni kan, dia punya player tu selalunya tak fix pun, sebab dia punya filosofi untuk Kim Panggon mudah je kan. Dia cakap kalau saya bawa semua 26 pemain, so maksudnya 26 pemain tu bersedia untuk main first 11. Betul. So dia tak ada fix first 11 pun kan. So I'm okay with yang Saru suggest tadi tu.
Apa prediction kau, Pan? Kemenangan juga ke 1-0? Aku Jordan ni kan, Jordan ni liat sikit lah kan. Kita pernah kalah bawah Tan Chee Ho kan 4-0 kan. Tapi aku rasa masa tu kita tak prepare dengan baik lah. Walaupun some of the player masa tu still bermain dengan sekarang. Tapi sebab dia keep panggon, aku letak 1-0 lah. Ataupun 2-1. Oh, menang lah yang pasti. Kau Zim, kau punya prediction Zim? Dah dua ni. Dah dua orang call for a win ni. Kau rasa we konsisten juga ke kita akan menang ke ni Zim? Aku rasa kita akan menang 2-1, kita comeback lah. Dah leading kena leading 1-0 dan kita akan menang 2-1. Lagi dahsyat kau ni Zim. Up lagi. Comeback. boleh Zim. Betul lah yang Apan cakap tadi. Lihat sikit Jordan ni kan. Tapi kita relax je. Menang. Kau Phil? Kau rasa keputusan daripada kau? Okay. Sebab walaupun cakap Jordan pun ranking tinggi kan, but this is football, tournament football. Again, kita cakap pasal first game, both teams pun rasanya akan start very cautiously lah. So menarik apa yang selalu cakap pasal either kita go all out first 30 minutes, kita cari early goal, then absorb. That's Kipanggung pernah buat juga kan. So menang tipis lah. Kita akan bolos lah, tapi 2-1 maybe. InsyaAllah. So memang apa yang siapa yang pernah sebut tu, Kish sebut dalam interview dia dengan podcast Singapore tu kan, apa perkataan yang dia pakai tu untuk menggambarkan confidence level rakyat Malaysia ni. Tak ingat lah aku lah. Basically dia cakap apa, rakyat Malaysia sebenarnya sekarang ni tengah confident yang melampau-lampau sebenarnya kan. Walaupun tak ada basis kepada confident tu, tapi confident kan. Okay, kita tengok. Memang yalah, kata-kata romantik kan, it's the hope that kills you kan. It's the hope that kills you kan. Kalau kita memang berharap, kalau kecewa tu nanti, harap semua peminat tu boleh lah memahami realitinya lah kan. Nanti tak nak crash lah kan. Even kalau kalah first game pun, kita masih ada game kedua dan game ketiga kan. So insyaAllah daripada telahan-telahan kami semua ni memang menang. Aku pun personally rasa akan menang. Skor lain tu lebih kurang lah dengan kawan-kawan aku punya prediction. So bersedialah rakyat Malaysia. Daripada kami ni, kami predict that's what's going to happen. Itu first 11 kami, lebih kurang kami semua agree on the first 11. Tak banyak beza pun dengan apa tim-tim yang Kipanggung turunkan sebelum ini. Captain pun we have touched on that. We have touched on injury. So aku pun dah sebut sebelum tadi, kita prepare awal lah, lama dekat Qatar kan. Bersedia sampai-sampai pun dah training. Ada day yang kita buat triple session, ada double session kan. So memang it looks like kita memang bersedia kali nak. Macam susah nak terima kan bila tengok perkembangan pasukan hari-hari kan. Macam very very difficult to accept how ready it looks like kan. Tapi kita masih berhati-hati lah. All of us are scarred kan. Kita semua membawa parut-parut kan. 20 tahun follow bola sepak Malaysia ni, semua kita ada parut-parut masing-masing kan. So we are still carrying that scar. Tapi inilah bola sepak kan. Inilah peminat yang memang banyak macam mana pun scar tu memang masih berharap kan. Masih romantik terhadap harapan dengan kita tengoklah macam mana apa akan jadi. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Bahagian pertama, kita memberi fokus kepada pasukan kebangsaan kita. Aku rasa dalam macam aku sebut sebelum tadi, ini kali ketiga sebenarnya kita dah preview pasukan Malaysia ni. Punya minat kan, sampai 3 kali preview. So I think we have touched everything that there is to touch about pasal team ni. Aku rasa untuk bahagian seterusnya kita akan fokus lebih kepada lawan kita. Kita cuba tengoklah, kita cuba bincang pasal Jordan ni, apa yang kita perlu berhati-hati pasal Jordan selepas ini. Okay, kita jumpa lagi pada bahagian kedua selepas ini. Selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan ke podcast Bola Lagi. Ini merupakan preview kami untuk perlawanan match day 1 untuk Harimau Melaya melawan Jordan. Untuk
para pendengar yang baru mengenali kami mungkin melalui episod ini atau episod lepas, kami ada di Spotify dan juga Apple Podcast. So dapatlah tengok podcast kami yang sebelum-sebelum ni, masa kami mula-mula cerita pasal AFF 2021 2022 and then kita cerita pasal apalah competition. We talk a lot about local football lah sepanjang tahun lepas, dan ini genap setahun dah lah kami buat podcast ni. So ada episod-episod lama kalau teringin nak dengar. And then kami ada di Twitter, boleh lagi kalau ada yang nak contact, nak hubungi kami. Kami ada di, aku baru launch minggu lepas, Facebook page, boleh lagi. So kami pun ada di situ. Kalau ada yang nak berhubung kan, nak jadi panel ke, sebab ada yang dah message hari tu nak jadi panel. So macam menarik lah, menjadilah strategi-strategi kami untuk cuba menjadi popular kan. Okay, so untuk bahagian kedua ni, kita fokus kepada pasukan Jordan kan, lawan kita yang pertama ni. Walaupun yalah, semua aku rasa bukan kami di sini je yang confident Malaysia akan menang sebenarnya. Kalau kau tanya rakyat Malaysia, semua akan confident untuk menang. Tanya, tahu tak ranking Jordan nombor apa ni kan? Walaupun tak tahu ranking nombor apa, tahu confident menang. Tahu tak last result Malaysia lawan Jordan macam mana? Pun tak penting. Semua yakin menang kali ni kan. Tapi we need to be very careful lah. Kita ni kita masih juga kena ambil tahulah apa threat yang dibawa oleh Jordan, apa yang boleh mengecewakan 32 juta rakyat Malaysia ni kan, tengah berharap ni kan. So untuk kali ni aku nak cuba minta bantuan Phil lah. Phil macam dah spend a lot of time untuk mengkaji Jordan ni kan. So kita cuba tengok, kita cuba minta bantuan Phil lah. Nama yang bila kita borak pasal Jordan ni Phil, kalau kita dengar podcast orang buat preview pasal Jordan ni, semua cerita pasal siapa nama dia? Moussa Tamari kan, striker Ligue 1 kan. Tim mana Phil? Ligue 1? Montpellier. Tim mana? Montpellier. Calang-calang dia Montpellier. main Musa Altamari. Tamari. So berapa lama dia Phil? Dia dah main Ligue 1 ni? Okay, satu perkara yang kita kena take note pasal player Arab ni. So just kita quickly browse through it. Player Arab dari yang belah bukan Northern Africa, rasanya terlampau sedikit yang main di Eropah, apatah lagi main di Big Five lah. So last time kita ada seorang wonderkid UAE, Omar Abdul Rahman. That's the nearest yang daripada Gulf, yang negara Arab, yang hampir even saya time Milan kot even trial for him, but he decided pergi and eventually got injured and dah tak adalah dalam radar bola sepak UAE. Even yang kita kena belasah UAE tu semua kenal lah siapa Omar Abdul Rahman kan. So Musa Altamuri ni kalau Northern African Arabs, rasanya is the biggest one lah yang main dekat Europe, and especially main kat the Big Five. So perjalanan Musa Altamuri ni dia start quite, dia punya Journeyman. is quite interesting because they start from low league, Apoel Nicosia, a club dekat Cyprus. He moved in main kat 2018 sampai 2020 and even menang MVP for Cypriot League. So then dia punya persembahan cemerlang dekat Apoel Nicosia tu dapat tarikan daripada klub Belgium, Jupiler League, OH Leuven. So OH Leuven ni menariknya dimiliki oleh the same owner as Leicester. Family Ayawat, the King Power family tu actually own both Leicester and this OH Leuven. So dia stay kat Leuven tu dalam 3 season. And his exploit in Leuven actually got attraction from Montpellier lah. So last summer he signed for Montpellier. So agak menarik dia punya statistik after 16 games, half of the season. Dia score 3 gol and 3 assist. So 6 goal assist in 16 games is quite not too bad lah kan. Not too bad lah. He's good. Actually ada 2 gol juga yang dia score extra, but then got cancelled because game Montpellier dengan another team tu got cancelled because fan Montpellier bodoh pergi baling mocun dekat goalkeeper opponent injured. So the match got cancelled and his 2 goals tu pun hilang lah. And actually they're leading game pun 4-2. Tak tahulah what's in the mind of the fans. So Altamari ni actually he's a left-footed right winger.
So similar to the yalah the most famous left-footed right winger in the world is Mo Salah kan. So people dub him. Bukan Anthony Ah, oops. kan? Left footed right winger Anthony lah. Boleh jugalah. So and kalau dalam sistem Jordan, I think Jordan is for the last 2 games tu rasanya dia main formation 4-3-3. So Altamari will be on the right and you have ada 2 attacker named Ali Olawan and Yazan Al-Naimat. So Olawan and Yazan Al-Naimat actually yang scored against Qatar the other day lah. So quite young lah. Dia punya attacker ni yang Yazan is around 24 and Ali Olwan dalam 23. So stats wise quite impressive got Ali Olwan and Yazan ni. So 70 caps, 10 goals for Olwan and 34 caps, 11 goals for Yazan. So 3 attacker ni actually kita kena be extra careful lah sebenarnya. Especially we have someone with quality of Al-Tamari ni lah. Betul. And they have another couple trio kan. This trio quite, I think, but then kita again lah kan, having Kimpagon ni kita selesa sikit lah, kita rasa selamat lah. Of course dia dah kaji semua, but just for the sake of ni lah kita punya information sebenarnya, this trio can be a threat to us lah actually. Azim, kalau kita dengar apa yang Saru cerita tadi, so kalau Tamari ni tadi dia belah kanan kan, main belah kanan, so memang direct yang akan handle dia adalah Corbin lah kan, left back kan. Tapi kalau tak Corbin kata Saru, Daniel Ting lah kan. So kau rasa do they have what it takes sebenarnya, Azim, either Daniel Ting ataupun Corbin sendiri to handle such talent macam Al-Tamari ni tadi? Kalau dia betul style macam Muhammad Salah, so kita kena ada backup lah daripada Daniel Ting, atau Corbin memerlukan backup lah daripada Dion Kuz ataupun Syarul Saad lah. So saya rasa kalau pemain macam dia bukan jenis yang cross, kalau dia betul cut in macam Muhammad Salah, so centre back kena prepare lah. Kalau dia left back tu dilepasi lah, so biasanya sebelah left centre back tu saya tengok nama Dion Kuz. So Dion Kuz boleh memainkan peranan lah dalam mengawal pemain bernama Musa Al-Tamari lah. So kalau secara individu tak boleh, secara teamwork kita boleh contain pemain dari Europe, player dari Europe ni. So tak ada masalah untuk Malaysia bagi saya lah. Maybe even Mickey pun kena banyak bantu di bahagian pertahanan lah. So it's going to be quite hard work for Mickey juga. Betul. I suppose Betul. there must be some special instruction for him to backtrack most of the time lah. Betul. So kalau betul even up to Mickey pun nak kena backtrack juga, memang betul lah apa yang Saru predict lah tadi kan. Kita memang akan start explosively, try to cari gol awal and then absorb lah kan, if we want to have any chance lah. So menarik. So both Mickey kan yalah. Because memang kalau banyak tempat yang kau baca review, yang kau baca podcast yang kau dengar, memang banyak sebut hal threat brought along by Musa Al-Tamari ni lah, memang bukan calang-calang lah. Kan boleh main top 5 European League kan, siap score lagi semua everything kan. So tak apa. So betul apa Azim cakap. Aku setuju apa kau cakap Azim. As an individual memang ayam gitu. Tapi as a team you never know. Kan the chance is always there kan. Kita akan cuba. Aku nak cuba tanya kau kan. Jordan macam Saru sebut tadi, dia ada 2 friendly sebenarnya. Tak banyak team yang, most team ada 1 friendly je coming to Piala Asia. Kalau macam Siam lagi best, lawan tim under 23 kan. Tapi menarik, Jordan ni dapat secure dua friendly kan. Satu lawan Jepun, result kalah 6-1, and then the other one was against Qatar, our defending champion pula tu kan, and they actually won the game. Kau rasa banyak apa indikator yang kita patut tengok daripada friendly ni? Macam friendly kita melawan Syria 2-2 itu, we can take itu solis yang kita boleh ambil the fact that kita konsisten lah lawan Syria, team yang ranking lebih tinggi daripada kita,
we can still come back to secure draws and everything. But in terms of Jordan ni tadi, apa yang kita boleh dapatkan daripada dua friendly ni tadi, Pan? Aku rasa Jordan hadir ke Piala Asia ni dengan momentum yang agak baik juga kan. Diorang macam champion of Jordan Invitation Tournament something like that kan, untuk 2022 kan. Macam ada 4 countries yang dia participate. Mungkin it's a friendly international friendly, tapi dia buat macam carnival punya ni kan. So dia champion last year. Ada Oman, ada I can't remember, ada lagi 2 countries tu kan. So dan rata-rata player dia pun muda. Macam I think kalau tua pun mungkin yang tu senior lah 30 lebih, ada mungkin 2-3 orang, yang lain macam 26, 27. So most of them ada 25, 24. So aku rasa masih tengah peak lah. Untuk friendly match tu, walaupun dia tewan dengan Jepun 6-1, lepas tu dia menang dengan Qatar, tapi perlawanan Qatar tu aku rasa mungkin lah Qatar tidak tidak terlalu bermain dengan bersungguh-sungguh lah kot kan. Sebab kalau kita tengok semalam Qatar main pun macam ni macam ni kan, macam lain level macam kan. Letup dia lain tu. level lah, macam Letup dia tu okay, lah. this is sebab orang tak pernah cakap pun pasal Qatar ni defending champion tau. Orang akan cakap this upcoming Asia Cup ni sama ada Korea, Jepun, ataupun Australia ataupun Iran kan. Tapi orang tak cakap yang Qatar ni defending champion kan. So just yang kita perlu berhati-hati, aku rasa diorang berada di moral yang bagus. Macam aku cakap tadi, diorang menang ada the cup tu, Jordan Invitation punya cup tu. Then series of recently dia menang dengan Qatar tu, aku rasa diorang berada di tahap yang moral yang tertinggi lah untuk menghadapi Malaysia dalam perlawanan pertama Piala Asia ni. Ya, menarik, betul lah. Yelah, macam walaupun kena belasah Jepun 6-1 tu, aku rasa tak banyak tim kat dunia ni yang boleh rasa confident untuk kalahkan Jordan kan, untuk kalahkan Jepun kan. So macam kalah 6-1 ke Jepun tu macam patut diterima lah kan. So it should not hamper dia moral lah kan. So the moral dia menang lawan Qatar tu is something yang boleh membawa dia lawan kita lah kan. Yeah, betul. So yelah, dalam kita semua ni confident boleh menang, orang lain pun confident juga nak kalahkan kita kan. So itu fact lah kan. Itu fact kan. Macam mana pun kita bersedia, orang lain pun bersedia juga nak melawan kita kan. Okay, tapi tak apa. Kalau kita try dengar again interview Syihan tu, aslinya 3-4 kali dia ulang kan. Kita bekerja keras, orang lain pun bekerja keras juga. So it's good to know that players pun ada that sort of mentality lah, macam kita tak boleh complacent kan. Everyone is aiming to win kan. So yalah. Menarik. Okay, so Saru, aku nak cuba tanya kau ni Saru. Sebab masa Phil bagi detail tadi, the forward front three Jordan ni tadi quite young, umur 21, 22 kan. So kalau kita tengok average age yang ke Piala Asia ni, I think AFC release the data hari tu kan, average age yang paling muda average paling rendah is Indonesia kan, youngest team yang dah pergi Indonesia, dan kita sebenarnya antara yang paling tua, the last 4 I think, daripada 24 tim yang bertanding tu, kita nombor 21 tak silap aku, yang antara skuad tertua lah. While Jordan ni memang jauh lebih muda daripada kita lah. So do you think it will give them an advantage in terms of energy pemain Jordan ni tadi, ataupun it will give us an advantage in terms of experience yang kita ada Saru, umur pemain ni tadi, between Jordan dengan Malaysia ni tadi? Somehow aku rasa dalam tournament ni age factor tak memberi banyak masalah ataupun banyak pengaruh lah kepada prestasi pasukan lah. Especially kalau kita tengok Japan pun, tak adalah dia muda sangat ataupun dia tua sangat kan, tapi dia still dapat maintain dia punya prestasi yang menarik lah kan. Sama lah, kalau Jordan dengan Malaysia, mungkin nampak Jordan muda, energi mungkin ada lebih sikit, tapi advantage dia sebab dia dah pernah main dekat area Qatar lah, dia dah familiar dengan environment kan. So itu kelebihan. Dia main 8.30 malam, dan kalau ikutkan cuaca di sana 8.30 malam tu memang kita orang kena pakai jaket. Dia sejuk lah, dia dalam 15 boleh turun ke 12 degrees. Dia kering, tapi dia ada time yang dia orang kata kalau angin tu datang memang menggigil badan.
tak lawas Regina ni kan. So memang aku prepare je lah, bawa jaket satu, bawa long john. So kalau malah nak pakai jaket tu, at least dah ada long john, kita sarung je jersey kan, long john tu dah cukup lah. Okay. Memang KPG daripada awal pun dah sebut sebenarnya cuaca will be a very big factor untuk kita. I think that's the reason kenapa dia decided to bring the team early ke Qatar kan. Memang dia pernah sebut. So that familiar kan. Yes kan. Betul-betul. So itulah dia apa yang kami boleh sampaikan berkenaan Jordan, berkenaan lawan kita ni. Kan nak fokus lebih sangat, nanti hilang pula confident kan. Terkeluar pula semua cerita-cerita hebat Jordan ni kan. So aku rasa cukup apa yang kami sampaikan, where the threat will be coming from, kan, dari mana potensi-potensi yang akan menyusahkan kita, tapi pada masa yang sama kita pun bagi tahu how we can contain. Sebenarnya kita ada capability to contain that threat kan, untuk memberi kelebihan kepada kita, dan kita cuba bincangkan juga kelebihan yang mungkin dibawa oleh Jordan melalui friendly dia tadi kan. Tapi kita pun how the confidence tu kita pun ada, dan last kali tadi kita cuba sentuh daripada segi energy semua, everything. So sama lah, tak ada, I think walaupun ranking tu jauh, but we somehow dengan preparation kita, dengan whatever we've achieved dalam masa setahun setengah dengan KPG ni, we managed to bridge the gap lah, orang putih cakap. So we managed to bridge the gap. It should be, if everything goes well, the first 10 minutes kan, the first 5 minutes, especially the pada peringkat-peringkat awal ni, kalau kita tak buat mistake kan, kalau kita can keep it tight kan, kalau kita dapat score the one solitary goal tu, mungkin there is always a chance untuk kita lah. So itu saja berkenaan dengan Jordan. Unless anyone ada apa-apa lagi ke, nak tambah peringatan ke, nak untuk menakut-nakutkan lagi ke? Ada just sorry, maybe pemain Selangor Nur the architect Evan apa nama gelarannya? Nur Ar-Rabih. Dia akan start kan, sebab tengok last 2 games tu yang qualifier World Cup tu, he started in the midfield lah. So quite will be interesting lah, someone yang familiar dengan Liga Malaysia akan actually play against national team. Betul. Dan kalau betul Brandon Gunn is playing, so he will be playing against Brandon Gunn lah kan. Di that position. Rahsia tu semua dah ada dalam poket lah. Okay, betul. Macam rahsia kita pun dalam poket kita lah. Ni ingat kan semua tu kan. Kita ada poket. Itu aku tak cakap mana-mana, aku cakap rahsia semua dalam poket. So dua-dua ada poket. Kan, InsyaAllah. Sila kalau Yazan main, dia tersepak FH ke mana tahu kan. Mana tahu kita kan. Kan. So itulah yang kami boleh sampaikan berkenaan dengan Jordan ni. I think kita semua ni dah, yang macam aku cakap feverish kan, dah tak sabar sangat dah ni kan. Tunggu 1:30 pagi pula game. Aduh kan. Tapi tak apalah, kita sama-sama tunggu. Think we are ready. The team is ready. Kami sebagai podcast pun dah ready. Saru pun dah ready nak pergi tengok di stadium itself. So kita tengoklah apa keputusannya nanti. Okay, itu saja untuk bahagian ini yang mana kita telah membincangkan secara detail berkenaan dengan pasukan lawan kita di match day 1, match day 1, iaitu Jordan. Kami semua setuju, prediction kami konsisten menang. So menang maksudnya this is the game yang we are supposed to get something out of it. Kalau kita bercita-cita nak ke pusingan seterusnya, kalau kita ada hati nak stay lebih lama di Qatar ni, beyond the 3 match days, so this is the game yang kita nak kena make a difference lah. Tak kisahlah. I think most importantly is to avoid defeat lah. Itu pada kita start dengan mentality itulah. Whatever we get from it is a bonus lah. Kalau kita menang, alhamdulillah. Okay, kawan-kawan, para pendengar sekalian, itu saja untuk Jordan dan tadi pasukan Harimau Melaya. Seterusnya, di bahagian seterusnya kita akan membincangkan beberapa topik-topik menarik yang sekitar Piala Asia ini. Okay, kita berjumpa di bahagian seterusnya. Selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana masih setia bersama kami sehingga ke sini di episod preview ini. So untuk bahagian ketiga ni, kita cuba memberi fokus kepada berita-berita sekitar Piala Asia ni. Aku nak bagi lebih fokus kepada pasukan jiran-jiran tetangga kita lah.
Mungkin aku nak tanya pada Phil lah benda ni. Cuba tanya Phil pasal berita pasukan Siam ni, Phil. Macam everything is not going very well lah pasal pasukan Siam ni kan. Dengan apa? Team tak ready-nya, dengan player injured-nya, dengan ada player yang tarik dirinya, dengan tak ada live show, tak ada broadcast rights di penyiaran tempatannya, dengan datang lambatnya, dengan lawan tim under 23-nya. Semua masalah Siam ni sebenarnya, Phil. Ni semua smoke screen ke apa, Phil? Tak mungkin lah small screen kan. I think masalah ni bermula dengan pemecatan mengejut lah Alexander Pongking kan. So dari situ dah nampak dah kenapa kan. Okay, tak apalah, fine kan. Tapi waktu kita ingat 26 Disember kita start training camp tu dah lambat kan. Malaysia lah kan, kita macam dah lambat ni, and kita suddenly cakap Thailand lawan Jepun lagi kan. Lepas tu rupanya lawan Jepun tu tengok line up, ni player mana, okay tak apalah, fine. Rupanya lawan Jepun tu sekejap balik sambung liga, macam pelik. So macam curious, macam wondering lah kenapa Siam kan sebagai regional powerhouse having this problem. So we have yang player yang main dengan Urawa Ikan Panya ada isu kan. Dapat dia kontrak tu. Yes. So berbaloi lah kot dia meninggalkan national team, whether secara sukarela atau dipaksa kan. So tak tahu, I'm wondering lah what's with Siam punya preparation. It must be something internal conflict lah. I mean, one leading to another kan. So sampai kan fans yang menganjing Tiraton angkat piala for the last team arriving. Kan. So tak pastilah, maybe kita Malaysia lama tak main kan. So macam kita beri bersungguh, tapi tak tahulah kalau macam boring lah dah sangat kan. Mungkin kan. But then hopefully will not disrupt the tournament overall lah, because kita nak our fellow ASEANs to do well jugalah after all. Betul ya. And the day kita nak tengok jiran kita kan. I mean, kita serumpun, kita jiran-jiran serumpun do well kan. Do well kan. Sebab macam dah lama sangat kita bila Asia Cup ni kita tengok diorang je, macam Vietnam sampai ke quarter final semua kan. So this is the time yang for once kita semua ada di sini kan. So itu okay. Walaupun itu Siam, kita punya jiran Nusantara kita pun tak kurang kontroversinya kan, Zim. So cerita yang mengejutkan daripada camp training Garuda ni tadi, Zim, is when siapa nama dia? Player Sabah tu tadi? Sadir Ramdhani kan? Tadi ya. Ramdhani was dropped from the team kan. So it's shocking lah sebenarnya, considering how well he play for Sabah kan. Main for Sabah dalam AFC Cup semua, everything kan. So it's very shocking. And then even people are questioning masa dia balik daripada training camp di Turki kan. He was there daripada training camp tu. So check in semua, everything. The following day to announce yang Sadir Ramdhani. Ada orang lain ke yang kena drop selain daripada Sadir Ramdhani ni sebenarnya, Zim? Memang ada macam dia ada bawa 35 orang ke, dia buang by phases ke memang seorang-seorang dia je kena buang sebenarnya, Zim? Okey, untuk Indonesia punya pasukan ya, sebenarnya 26 pemain ni dah dibawa ke Qatar sebenarnya. Sadir Ramdhani pun berada di Qatar sebenarnya. So pertukaran pemain so far saya dengar cuma Sadir Ramdhani sajalah, yang lain tak ada. Dia ada replacement dia tapi nama saya tak ingat. Tapi reason dia ada pelik sikit lah, sebab prestasi buruk dan pertukaran strategi yang dalam media cakap lah. Tapi saya tak dapat terima lah benda tu lah, sebab dengan Sabah 26 game, 7 gol, 16 assist, mana ada buruk. Betul. Dan membawa pasukan Sabah pergi ke semi-final Asian Zone AFC Cup, mana ada buruk. Dan juga membawa Sabah ke tempat ketiga di Liga Super, mana ada teruk. So ini adalah alasan yang tidak dapat diterima lah. Mungkin Sadir Ramdhani sebelum ini ada kes macam susah nak bagi komitmen dengan pasukan Indonesia dan selalu melebihkan pasukan Sabah. Saya lebih merasakan ini
antara sebab-sebab beliau di drop daripada pasukan Indonesia, tapi itu pada pendapat saya sajalah. Tapi untuk yang dirilis oleh media untuk kepada uh, reporter sekalian, memang tak dapat diterima lah reason tu lah. Uh, sebab kita sendiri nampak sedia dalam ini macam mana ya. So kenapa tiba-tiba dah sampai Qatar tu, dah beli bukannya murah terbang ke Qatar tu, takkan tiba-tiba nak drop pula. So adalah benda mereka nak cover up tu pendapat saya lah. Even kalau aku petik apa yang Kish sebut dalam Bola Islam kan, dia cakap ada footage video tu sebenarnya nampak Saudara Melanie tengah check in hotel pun sebenarnya. So to that point lah, not only he's in Qatar, dia dah check in hotel pun kan. Tapi kena drop juga kan. So interesting lah, yalah. Kita again, kita tak nak lah duel ini deeper kan. Kita tak nak lah macam menyiasat lebih lanjut kan. Sebab ni bukan tim kita pun, tapi macam mengejutkan lah sebab sebagai pemain yang main di liga kita, form semua everything, tapi it's being dropped kan. So it's quite shocking jugalah kepada kita. So tapi kalau tengok dekat Instagram dia ke dekat mana, he's taking it very professionally lah. Tak adalah buat Insta story jahit panjang-panjang lol 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 kan. Tak adalah dia buat macam tu kan. Dia he's taking it Ya, betul. kan. Menarik lah kan. So Tapi itu dia cakap pergi di mana kita diterima tu, itu yang ada pelik sikit tu. So mungkin dia dah terima lah takdir dia tak dapat dengan pasukan Indonesia. So apa boleh buat, balik je ke kelab sendirilah, senang. okay, menarik itulah. Okay, so itu berita yang berita yang kita dapat pick up this past few days lah, berita hangat yang melibatkan pasukan-pasukan serantau kita ni. So macam aku sebut awal tadi, sewaktu kita rekod ni 2 game dah berlangsung, Saru dan Apan ya. 2 game dah berlangsung. Semalam Qatar membenam Lebanon 3-0 kan, tak silap aku. And then tadi India tumpas di tangan Australia 0-2, walaupun India bertahan heroically lah first half kan, dapat bertahan 0-0 kan. And then stupid mistake lah aku tengok gol kan. Gol first yang India concede tu kan. And then gol kedua tu dah moral down lah, memang dah terlepas lah kan. Berapa skor Saru sekarang? China Tajikistan ni? Masih lagi 0-0. Kosong-kosong. Menarik. Tapi China macam tak ada idea lah. Tajikistan ni nampak menarik. Betul? So ada komen ke Saru atau Pan pasal perlawanan Qatar ataupun perlawanan Australia India ni? Australia India tadi ada apa-apa komen ke input ke korang nak share? Satu yang anything yang stand out ke, anything yang menarik ke? Okay, mungkin aku rasa Qatar dengan Lebanon ni memang orang expect Qatar menang lah as a host, and dia pun dah form yang bagus. Cuma semalam sebenarnya Qatar tu dia terlalu ramai individu yang glory hunter lah. Dia banyak peluang yang boleh skor lebih banyak gol, tapi nak sendiri juga rembat, nak sendiri juga curi bola daripada kaki kawan lain yang boleh chance nak rembat gol. So first half nampak kurang sikit lah, tapi bila second half tu, bila Akram dah score end of the first half tu, second half dia orang dah berjaya pull out the team and then control the game very well lah. Untuk Australia dengan India ni pun sama juga. First half tu Australia memang struggle nak score. Kalau tak silap dah ada 6 corner kot. So 6 corner memang India berjaya defend dengan baik. Tapi itulah, bila concentration second half tu tak full, saya harap jangan berlaku lah dekat Shihan mistake yang ni. Benda tu memang bola patut ditangkap 2 tangan. Jadi dia boleh buat 1 tangan je. Kalau orang India ni, kalau dia tangkap 1 bola tangan tu, dia main kriket sebenarnya. Agaknya dia terlupa kot. Dia sebenarnya main bola, bukan main kriket. So dia terlepas bola tu. So itulah kesilapan yang paling mudah menyebabkan dia orang kalah 2-0. Okay. Menarik. Itu yang ni China tadi. Ada game lagi ke tengah malam ni? Apa? Selepas China tadi. Ada pukul 1.30 kan? Ada game lagi ya. Oh, yang ni kita team to watch ke Uzbekistan. Team to watch. Everyone's dark horse. Lawan Everyone Syria. dark horse. Uzbekistan Syria. Yang Azim favorite tu. match ni Boleh tengok sebab ni dia akan Uzbek ni. main dekat padang kita lawan dengan Bahrain nanti. So Menarik. somehow memang nak berjaga lah tengok. Okay, menarik. Okay. Aku rasa for the first time, aku personally kalau Asia Cup ni kadang-kadang aku nak tengok Jepun je. Kalau ada tim ASEAN masuk tu, aku kadang-kadang nak tengok how they're doing. Duduk dan tengok match ni memang aku tak nak buat sebenarnya.
Aku need to be honest lah, sebab tapi this round ni memang first time lah, semalam berjaga nak tengok Qatar main kan. Tengok Qatar semua nak ambil. Tadi pun tengok sekejap-sekejap kan, nyelit-nyelit tengok masa kat masjid kan, tengok India lawan Australia tu kan. So ni first time aku actually fokus lah sebab melibatkan kita kan. So aku rasa semua orang pun merasa macam tu lah. Seluruh rakyat Malaysia pun rasa macam tu sekarang. So I think that's about it untuk episod ini. Kita dah cuba in detail cerita untuk kesekian kalinya peluang Malaysia untuk di perlawanan ini, dan untuk kesekian kali ini juga kita cerita cabaran yang dibawa oleh Jordan lah, apa the challenges yang Jordan akan bagi kepada kita untuk menidakkan kita tiga mata itu kan, tiga mata yang sangat penting kan. So before we part off lah, aku nak tanya seorang-seorang ni lah. Mungkin Phil dulu lah. Anything you want to say to everyone, Phil, before we part off? Okay, so this is the moment we've been waiting for kan. So our generation memang tak pernah melalui ini 40 years ago kan. So even yang 2007 tu pun tu kira kita lupakanlah daripada lipatan sejarah. So this is the moment kita tunggu. Okay, rakyat Malaysia teruskan berdoa, insyaAllah kita sentiasa di belakang Hari Raya and have faith in the boys and keep on going. InsyaAllah something special akan berlaku di bumi Qatar. Something special. Dan pada pemain just fokus and berani. Jangan mengalah lah. Okay, selamanya Harimau Malaya. Allah, okay, betul. Berani dan berani. Azim, aku nak anything you have to say, Azim, kepada para pendengar kita, kepada rakyat Malaysia, kepada player-player kita, kuku ada yang mendengar kan. Anything you have to say? Okey, kepada penyokong pasukan Harimau Malaya di Malaysia ya, dan juga di Qatar nanti ya, jaga diri. Lepas itu teruskan sokong pasukan Malaysia, tak kisah apa keputusan. Sekarang ini kita moral super tinggi ya untuk penyokong, management dan juga pemain-pemain, moral super tinggi sekarang. Saya rasa keyakinan pasukan Malaysia inilah paling tinggi saya pernah jumpa. So kita selarikan keyakinan kita dengan sokongan kita, dan juga dalam masa yang sama stay on reality, terima kenyataan apa-apa result. So kepada semua penyokong Malaysia, teruskan penyokong pasukan Malaysia, tak kisah apa keputusan. All the best Harimau Malaya. Allah, insyaAllah, betul-betul. Betul, aku dapat rasakan ini moral paling tinggi lah. Kita di kalangan fan, di kalangan pemerhati bola sepak tempatan, ini moral paling tinggi lah. 30 lebih tahun follow bola sepak tempatan, aku rasa ini paling tinggi lah. Aku setuju dengan kau, Zim. Okay, kau Pan, ada apa-apa Pan yang you have to say for everyone before we part off? Bagi aku, selain daripada kita tengah menyokong pasukan kebangsaan ni, kita ada tanggungjawab jugalah. Tanggungjawab kita adalah menyebarkan info-info lah kepada rakan-rakan kita kan. Dari macam-macam cara lah, sama ada secara lisan ke ataupun kita nak tulis dalam media sosial kita punya platform ke kan. So mungkinlah kita boleh bantu untuk sebarkan info-info ni supaya benda ni boleh jadi lebih hype kan. So aku tengok ada satu feel ke share yang macam bank apa Muamalat kan, boleh pakai baju jersey Malaysia kan pada 15 hari bulan. That kind of thing lah. Aku rasa bila information tu sampai, barulah benda-benda macam tu boleh berlaku. Itu point aku lah. So teruskan sokongan anda. Betul. Aku rasa if the result is well lawan Jordan ni, aku rasa akan letup lagi lah reaction yang macam tu lah. Aku rasa rakyat Malaysia akan, yalah, kau nak kutuk macam mana pun bangsa final ke bangsa menang ke whatever kan, it's reality lah kan. Dah menang baru orang betul-betul follow kan. Baru peminat-peminat yang follow kan. So I do believe that Pan, kalau kita menang, bukan kalau kan, selepas kita menang kan, bukan kalau lagi dah sekarang kan, kita menang lawan Jordan tadi kan, memang aku rasa Selasa tu memang letup lah sokongan terhadap pasukan kebangsaan. Betul. Everyone plays their role. Semua orang kena ada peranan masing-masing. Kalau tak boleh berhadap, kalau kau marah dengan orang lain tak hype, you build the hype lah. Macam kita pernah cakap sebelum ini. So menarik. Okay, last but not least, Saru yang akan berlepas hari Isnin nanti, menjadi wakil pertama pasukan podcast bola lagi di bumi Qatar kan. Ada beberapa pesan, Saru? Mungkin pesan kepada saya harap ahli-ahli player
Ya, player Harimau Melaya jangan terlalu emosi sangat. Fokus pada taktik dan cara bermain yang kita perlukan. Sebab tengok tadi ada satu gol Cina, rupanya VAR kata tak gol. Tapi Sudah. memang tak tahulah, tak faham. So referee memang akan main peranan yang penting. Jadi kalau kita player mungkin tak fokus sangat pada permainan, terlalu emosi, mengganggu juga permainan. So harap-harap player lebih pada fokus pada permainan walaupun ada VAR, ada emosi dengan referee apa semualah. Dan harapnya fan pun bersabar. Kalau keputusan tidak memihak kepada kita, teruskan berjuang, teruskan memberi sokongan walau di mana anda berada. Oh, betul. Cerita pasal emosi ni aku rasa selagi kita tak lawan Vietnam okey lagi kot. Dia lawan Vietnam je koyak tu. So tak ada Vietnam, tak nampak lagi Vietnam, okey. InsyaAllah okey. Di Vietnam je koyak. Tak tahu kenapa kan. Every different age level lah. Ada masalah dalam Vietnam ni. Kan. So, okey betul Saru. Tapi coach dia dah tukar. So okey lah. Tapi kalau kita ikut Datuk Presiden cakap, coach cakap nak join kita kan, Datuk Presiden kan. Cakap kan, nasib baik nak join kan. Mantau apa mantah. Kan? So betul apa yang selalu ingatkan semualah, memberi peringatan kepada semua. Yelah, we can only say as much. Yang main atas padang dan insiden di atas padang itu sendiri akan menentukan keputusan perlawanan. So kalau keputusan tidak memihak kepada kita, kan, ni bukan first time kita kecewa kan. Macam banyak kali ramai orang ulang kan. Kalah itu biasa, menang itu luar biasa kan. So ini peluang kita untuk merasa luar biasa tu. Merasa kemanisan luar biasa itu. InsyaAllah, percaya benda tu akan jadi. Okey, buat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sahaja daripada kami, geng podcast Bola Lagi. So, kita akan jumpa selepas ini. Untuk episod seterusnya, kita akan melakukan review perlawanan match day 1. In between tu mungkin ada sedikit video-video ke snippet. Mungkin kita cuba rekod Saru ke, tengah makan kebab ke kan, tengah buat dune bashing ke dekat Qatar kan. Kita tengoklah apa kita boleh buat dengan Saru nanti di sana. Okay kawan-kawan, itu saja daripada kami, geng podcast Bola Lagi. Kita jumpa selepas ini. Aku akhiri dengan kata-kata keramat. Malaysia boleh. Sekian, terima kasih. Demi negara yang tercinta, dicurahkan bakti penuh setia demi raja